Assalamualaikum. Anak-anak bolehlah membaca doa belajarnya sendiri di rumah sebelum kita mulakan pembelajaran kita. Oke, pembelajaran kita sila tonton video ni sampai selesai ya. Oke, kelas bahasa Melayu bersama Cikgu Umay. Kamu tahu juga Cikgu Umay mana kan? Oke, ini gambar-gambar kita hari minggu akhir kita Google Meet. Cikgu tidak dapat gambar semua masa tu sebab ada yang tutup kamera. Jadi inilah gambar kamu. Okey, tajuk kita hari ini ialah mari kita semula. Dalam buku teks jilid 2 ya, muka surat 22. Surat 22. Okey, coba tengok. Cikgu bacakan sedikit ya. Nabila ingin membantu ibunya membuang sampah tumpuannya pada cara yang paling sesuai untuk mengitar semula. Maksudnya mengitar sampah tu membuang sisa-sisa buangan sampah dalam rumah ya, macam sisa-sisa makanan, sisa-sisa bekas-bekas minuman, botol kicap, botol apa semua itu yang plastik. Ada yang plastik, ada yang tin, aluminium ya, ada yang macam sisa makanan, bekas makanan tu. Okey, di dalamnya ada dia cakap Nabila, cara manakah yang akan Nabila pilih? Dia suruh pilih. Nanti di akhir pembelajaran kamu pun akan cikgu suruh memilih yang mana kamu pilih. Ada 2 di bawah tu. 1, pengasingan sisa pepejal di punca. Di punca maksudnya di tempat asal sampah tu. Lepas tu pengasingan sisa pepejal di tong kitar semula. Nanti di dalam pembelajaran ini kita akan ada gambar-gambar yang cikgu tunjukkannya, sisa pepejal di punca dan di tong kitar semula tu. Lepas tu dia cakap di sini asingkan sisa sampah tu. Lepas tu sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan letakkan di tepi tong sampah pada hari tu kutipan. Macam gambar si Nabila ni. Dalam gambar Nabila ni dia ada ini nah. Ini yang yang boleh kita semula. Yang tidak boleh kita semula dia kasih masuk dalam tong sampah ni. Ini dalam tong sampah. Okey, ini tong yang kedua, bahagian kedua tu. Bahagian kedua ni. Sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan dihantar ke lokasi yang terdapat tong sekitar semula. Di tempat kita ni ada satu tempat tu dia ada tong ini. Dia ada tong ini warna merah, biru dan coklat kalau tak silap cikgu. Okey. Jadi cikgu mau nanti di akhir pembelajaran kamu pilih ya yang ini atau yang ini kamu pilih. Terserah kamu lah. Dua-dua pun jawapannya betul. Cuma dalam bentuk ayat ya. Nanti cikgu tunjukkan masa nanti akhir pembelajaran kita nih ya. Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Jangan tengok separuh-separuh saja. Okey. Okey, kitar semula. Apa maksud kita semula tu? Maksud kita semula tu ialah proses mengolah bahan buangan yang boleh diguna semula. Macam tin tu dia boleh guna semula, plastik, ada kertas, kadang-kadang kertas tu kan dia kumpul-kumpul, dia kasih buat dalam bentuk kilang, dia jadikan kertas semula. Okey, bahan buangan ada yang tidak boleh dikitar semula. Biasanya bahan buangan yang basah seperti sisa makanan dan sebagainya itu tidak boleh dikitar semula. Tapi sebenarnya dia boleh dikitar semula untuk dijadikan baja ya. Ataupun makanan bagi haiwan lah, peliharaan.
Di rumah banyak bahan buangan yang tidak diurus dengan baik. Maksudnya kalau di rumah kita tuh banyak bahan buangan yang tidak diurus dengan baik, itu menyebabkan penyakit itu. Rumah kita kotor, lepas tu banyak lalat, banyak nyamuk, kadang-kadang banyak tikus. Ada setengah orang membuang sisa buangan di tempat yang tidak sepatutnya. Macam dia nampak di situ ada longgokan sampah sedikit, dia pergi buang di situ juga lah. Jadi lama-lama sedikit, lama-lama jadi bukit, banyak jadinya, sampah tu jadi bukit. Nah, itu yang banyak sampah di tepi-tepi jalan tu kita nampak, dibuang tepi jalan. Ada satu orang membuang, lepas tu ada satu orang mau membuang juga, buang sampah, dia tengok ada di situ banyak sampah, jadi dia ikut membuang di situ. Bila dia ikut membuang sampah di situ, jadi banyaklah dia. Kotorlah kawasan itu. Mereka biasanya membuang sampah tempat longgokan sampah yang menyebabkan kawasan itu kotor. Nah, macam yang tepi jalan tu ada di Batu Dua mau pergi sekolah tu. Ada di situ dulu longgokan sampah. Depan pintu pagar lagi tu, pagar kawasan larangan tu. Oke, ketar semula tempat pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan kawasan pembuangan itu sarang tikus dan hewan-hewan lain. Kadang-kadang ada ular. Nah, itu yang kamu ternampak kadang-kadang tu sebab yang tempat semak-semak tu, tempat kotor-kotor tu biasa banyak tu benda-benda yang hewan-hewan yang berbisa, macam kelabang, ular, ada juga kadang-kadang ular. Okey, lepas itu kesedaran mengurus sisa buangan perlu ada pada peringkat yang paling asas, iaitu di rumah. Jadi maksudnya kena atur sampah lah. Kita janganlah orang dalam rumah tu lah, maksudnya kena atur sampah tu. Maksudnya sampah yang basah kena buang hari-hari. Kalau yang basah, yang basah biasanya bekas makanan, apa semua tu kena buang hari-hari dan disimpan dalam plastik yang lebih tebal daripada plastik yang kita guna untuk kita semula tu. Sebab yang kering ni, yang kita semula macam tin, botol apa semua tu, botol plastik apa bekas Tupperware, itu semula tu dia jenis yang tidak lupus, jadi dan dia kering, dia tidak pandai buruk juga tu, tidak pandai buruk. Yang biasanya buruk ni bahan buangan yang basah lah, macam sisa makanan tu, sisa lebihan makanan, tulang-tulang ayam, ikan apa semua tu, itu tu yang biasanya yang akan berbau, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lepas tu akan menyebabkan lalat hinggap, tikus datang. Itu semua kena buang hari-hari lah, maksudnya supaya dia tidak bertakung di situ, lama di situ. Jangan biarkan dia sampai berbau atau mengeluarkan bau yang boleh menarik perhatian serangga-serangga dan hewan yang lainnya. Lepas tu gambar-gambar sisa buangannya kita tengok, ini sisa buangan. Macam tin ni kan, kalau ditengok betul-betul, tin ini kalau kita kumpul banyak-banyak, lepas tu kadang-kadang ada orang yang pergi kutip-kutip sampah tu kan, dia mengorek-orek sampah di tong sampah tu, bukannya dia cari sampah, bukan dia cari makanan, tapi dia ambil tin tu, sebab tin ni boleh jual. Kalau sudah banyak boleh jual. Tak tahulah berapa harganya tu, macam RM3 lebih lah 1 kilo begitu. 1 kilo tu macam 28 tin. Lebih kurang lah. Kalau yang plastik tu simpan di tempat yang kawasan yang bersih lah, macam maksudnya kita atur sampah tu kan di kawasan yang kering-kering, yang basah-basah lah. Tengok ini yang tidak diurus dengan baik kan, tengok sampah tu kan dia longgok situ je lah. Jadi ini memang ceritanya banyaklah tikus di tepi-tepi jalan tu. Kalau kita tengok di tepi jalan tu banyak tikus. Ni tu tempat pembuangan ni. Kadang-kadang ada orang dia ambil pergi bakar. Tapi kalau dia bakar di tempat yang jauh daripada kawasan perumahan, okeylah juga. Tapi ini kalau dia bakar di kawasan situ juga akan menyebabkan pencemaran udara. Asap hitam apa semua. Itu yang menyebabkan kita tidak selesa dengan keadaan begini kan. Okay, tong sampah yang digunakan untuk pengasingan. Inilah yang tadi cikgu tunjuk ni. Hijau pula kan. Ini dia cakap kertas
Lepas tu ni botol plastik, ini tin aluminium. Maksudnya di sini kalau kita bawa sampah kering, bukan basah ya, sampah kering. Sampah kering nih maksudnya tin diletak sini, botol letak sini, kertas sini. Jadi kalau kalau ini kan tong kita semula nih, maksudnya dia akan pusing nih, dia akan kasih dia jual, mungkin ini dijual ataupun dia antar pergi satu kilang kah. Dia antar pergi satu kilang, di kilang tuh dia akan buat proses menghancurkan sampah tuh. Bila dia hancurkan sampah, dia hancurkan, jadikan balik kertas. Dia jadi kertas balik. Itu yang kadang-kadang kita jumpa kertas tuh kan, dia bukan putih tapi kuning. Dia ada warna kuning. Itu maksudnya kertas yang sudah di kita semula tuh. Oke, Keratan Ahbar mengenai pengurusan sampah ya. Ada Keratan Ahbar. Ini nih. Sisa pepejal boleh ditafsir sebagai semua bahan yang tidak diperlukan terdiri daripada pepejal atau separuh pepejal seperti kertas, kaca, tin, plastik, mendakan, lombong, sisa makanan, sisa pertanian, bahan radioaktif dan sebagainya. Yang ini kan, yang ini biasanya kita tidak tidak berkaitan dengan kita. Ini biasanya bukan ini biasanya ya, dengan ini tidak melibatkan kita, biasanya kebanyakannya tidak melibatkan kita. Yang selalu melibatkan kita ialah ini, kertas, kaca, tin, plastik, dan sisa makanan. Itu yang melibatkan biasa untuk kita nih, yang kita selalu di rumah nih lah. Di rumah kebanyakan itu kita punya bahan buangan kita. Penghasilan sisa pepejal semakin bertambah, ekonomi pertambahan bilangan penduduk negara kita. Arus urbanisasi turut meningkatkan kadar pencemaran alam sekitar seperti pemanasan global dengan peningkatan kadar penghasilan sisa pepejal dari kawasan perumahan, industri, pusat komersial, kawasan pembinaan, institusi, perladangan dan sebagainya. Ini banyak lah ni ya. Tapi yang melibatkan kita kebanyakan ini. Kadang-kadang ibu bapak kita terlibat juga di sini sebab ada yang kerja. Ini pun pusat komersial ni maksudnya macam supermarket, tempat makan-makan tuh, restoran apa semua. Itulah itu yang pusat komersial ni. Jadi yang ini banyak melibatkan kita di rumah. Maksudnya yang asas di rumah lah tuh. Yang sayangnya kan kalau berlaku pembakaran di kawasan perumahan nih, ini yang masalah. Sebab kenapa masalah? Pencemaran udara. Itu sebab kita nih banyak macam-macam sudah penyakit. Tak boleh keluar apa semua sebab ini. Banyak nih. Ini kesnya pembakaran. Lepas tu sampah-sampah. Kalau di icebox tu cikgu nampak dia icebox tu kan di titingan tu, di laut, di bagian rumah perumahan laut tu. Kotor di bawah rumah dorang tu. Kotor. Selain daripada air najis dibuang di situ, sampah pun dibuang situ. Kalau najis boleh hancur kan, tapi kalau macam tin, botol air atau mineral tu, kalau dibuang ke laut mana dia hancur, dia tidak dimakan ikan pun tidak hancur. Kalau yang macam sisa makanan kita mungkin boleh lagi hancur sikit. Pampers apa semua tu kita nampak bukan hancur tu. Okey. Okey, lepas itu jika kamu diberi pilihan mengurus sisa buangan di rumah, yang manakah yang kamu pilih? Satu atau dua? Coba tengok satu tu dulu. Kita tengok satu dulu. Okey, satu seperti yang cikgu terangkan di awal tadi, ialah pengasingan sisa pepejal di punca. Maksudnya di rumah. Permulaannya tu, di puncanya. Okey. Bukan di atasnya, ini permulaannya tu, punca. Asingkan sisa. Lepas itu, sisa yang di kita semula dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam plastik dan letakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Hari kutipan, bukan hari kutipan. Kalau kamu letak di situ awal, mungkin orang lain akan ikut membuang situ. Bagus kalau dia buang sama macam kamu. Tapi kalau dibuang yang benda basah, lagi teruk lah. Lepas tu, anjing lagi gigit. Ya,
tarik lagi apa semua, bertabur lah pula sampah tuh. Oke, untuk yang kedua, pengasingan sisa pepejal di tong kita semula, yang macam cikgu gambar tadi tuh, yang ada warna biru, hijau, merah, itulah. Lepas tu dia cakap asingkan sisa. Maksudnya sisa tuh yang bahan basah tuh tidak ada ya di dalam kita semula, tong kita semula tuh. Itu kena buang sendiri tuh. Lepas itu sisa yang boleh di kita semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan dihantar ke lokasi yang terdapat tong kita semula. Ini ada di Tawau nih ada beberapa bagian ada tong kita semula nih, tapi kebanyakan kawasan tidak ada ya. Sekolah kita pun tidak ada nih. Jadi kamu boleh pilih, sama ada kamu pilih satu ataupun kamu pilih dua. Oke, salah satu saja ya. Salah satu. Cikgu tidak mau kamu pilih dua-dua. Pilih satu sahaja. Oke, cikgu bagi contoh di bawah. Cikgu bagi contoh di bawah ya. Oke. Ini contoh yang cikgu bagi. Tugasan kamu ialah salin dalam buku latihan pilihan kamu. Pilihan kamu tuh ya. Satu aja pilihan kamu tuh. Ini. Kamu tuh ya. Contoh pilihan. Contoh pilihan ada sudah yang cikgu bagi sebelah tuh kan. Yang tadi tuh. Yang di atas tuh. Oke, lepas tu kamu bina ayat seperti contoh di bawah. Dalam contoh di bawah, cikgu beri satu pilihan satu. Kamu boleh juga pilih yang kedua ya, tapi buat ayatnya macam yang cikgu bagi contoh nih. Oke, ini contohnya. Kamu tulis ayat begini, saya memilih cara pengasingan sisa pepejal di punca karena sisa yang boleh di kita semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan letakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Jadi jangan lupa tulis nama dan kelas dalam buku latihan kamu tuh. Satu saja ya, jangan kamu tulis dua-dua pilih, tak boleh. Pilih satu saja. Cikgu mau satu saja. Lepas tu kamu antar di link yang cikgu bagi di bawah video nih ya, kamu buat, bukan banyak. Ini contoh yang untuk nomor satu. Kalau kamu pilih nomor satu, inilah kamu tiru saja lah ini. Tapi kalau nomor dua, kamu ambil ini ayat ini, ambil ayat ini. Lepas tu kamu tulislah apa, pengasingan sisa pepejal di tong kita semula. Karena kamu ambil kerana, lepas tu tulislah yang bawah tuh, sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan dihantar ke lokasi yang terdapat tong kitar semula. Itu. Lepas tu kamu tulis nama kamu saja dan kelas kamu. Ya? Oke. Cikgu akhiri pembelajaran kita hari ini dan jangan lupa siapkan kerja ya. Hantar di link yang cikgu bagi pada esok hari sebelum jam 11. Jam 11 link tutup ya, macam biasa. Cikgu bagi cikgu tidak mau kerja kamu tu dihantar lambat. Okey, assalamualaikum.